Assalamualaikum semua. Jadi kita akan teruskan dengan pelajaran sains tahun 5, iaitu bagi unit 11 Bumi, Bulan dan Matahari. Okey, untuk topik ini, unit 11 ini kita ada dua subtopik yang besar dan beberapa subtopik yang kecil. Kita akan belajar mengenai yang pertama putaran dan peredaran bumi dan kemudian fenomena fasa-fasa bulan. Okey, mari kita mula. Okey, muka surat 184, kamu akan dapat lihat sebenarnya bumi bergerak dengan dua pergerakan serentak. Yang pertama ialah berputar dan yang kedua ialah beredar. Okey, putaran bumi dan juga peredaran bumi. Apa beza kedua-duanya? Ingat ya, kedua-dua pergerakan ini adalah serentak. Okey, bumi berputar di sini, berputar, dan pada masa yang sama dia akan beredar mengelilingi matahari. Berputar maknanya dia akan bergerak macam ni. Niu pusing putar dan pada masa yang sama dia beredar. Macam tu. Okey. Cuba tengok yang ni ya. Okey, bumi berputar macam mana? Beginilah. Okey, berputar pada paksinya. Ini paksi yang warna merah ni. Ni adalah paksi dan sebenarnya garisan merah tu tak wujud pun. Sebenarnya kita tak boleh nampak pun. Katalah kita boleh naik tinggi ke angkasa dan kita nampak bumi yang bulat, yang sfera tu, kita tak akan nampak pun garisan merah ke apa-apa warna pun tak ada sebenarnya. Tapi garisan ini, paksi ni hanyalah untuk menunjukkan bagaimana bumi tu berputar. Dia bukan berputar sesuka hati, pusing sana pusing sini, ke arah sana arah sini. Tak, dia tetap daripada sejak mula Allah ciptakan bumi sehinggalah nanti dah nak kiamat nanti, memang beginilah cara bumi berputar, iaitu pada paksinya. Ia berputar lawan arah jam. Ingat ya, lawan arah jam. Okey. Dan lawan arah jam maksudnya dari barat ke timur. So itulah putarannya, memang begitulah, dia tak akan berubah. Dan satu putaran yang lengkap akan mengambil masa 1 hari atau 24 jam. Satu putaran lengkap maksudnya, katalah kita ambil point kat sini. Okey, kata kat sini ya. Okey, negara yang kat sini, dia akan berputar dan dia akan sampai semula ke tempat yang sama dalam masa 24 jam. Okey, satu putaran ni mengambil masa 24 jam untuk lengkap. Okey, faham ya? Dan seterusnya ialah mengenai peredaran bumi. Bumi beredar. Beredar mengelilingi matahari. Inilah dia. Bumi pada masa yang sama dia berputar tadi, dia juga mengelilingi matahari. Dan apakah garisan putus-putus tu? Itulah kita panggil orbit. Macam pelari, 4 kali 100 meter, 4 kali 200 meter, dia akan lari mengikut lorong masing-masing. So bumi ni, jadi bumi ni akan beredar mengikut lorong dia sendiri. Begitu juga dengan planet-planet lain pun beredar mengelilingi matahari pada lorong masing-masing, dan lorong ini adalah kekal. Dan bumi seperti juga planet-planet lain, dia tak ada akal dia sendiri. Jadi dia akan mengikut peraturan alam ini daripada mula ia dicipta sehinggalah ke akhir waktu nanti. Jadi sama juga orbit ni, garisan ni pun sebenarnya tak wujud. Kalau kita samalah, kalau kita naik lebih tinggi ke angkasa, kita boleh nampak keseluruhan sistem suria, kita tak akan nampak pun garisan orbit ni. Okay, dia memang tak wujud, tak nampak. Tapi kita, saintis, mahu kita membayangkan supaya kita lebih faham, mudah faham. Oh, begini rupanya cara pergerakan bumi dan juga planet-planet lain. Okey, dan kalau kamu tengok betul-betul, peredaran bumi ini bukanlah dalam satu bentuk bulatan. Dia bukan satu bulatan. Dia adalah sedikit membujur. Okay? Kerana dia bujur ni lah, maka ada sesetengah bulan kita akan rasa lebih sejuk daripada bulan yang lain. Dan ada masanya kita rasa, asal panas sangat ni. Lebih panas pada sebelum ni. So, ini memang ada efek, ada kesan dan akibatnya. Okay? Alright. Jadi, sama juga bumi beredar mengelilingi matahari lawan arah jam, iaitu barat ke timur, tapi satu peredaran lengkap, maknanya satu peredaran lengkap daripada sini ke atas sini. Okey, start. Dia berputar sampai sini mengambil masa 1 tahun. Tip? Dah setahun. Pusing lagi 1 round. 2 tahun. Begitulah sehingga ke akhir waktu. Okey.
Dan satu tahun ni sebenarnya ialah 365 1/4 hari. Kenapa 1/4 hari ni? Kerana 1/4 hari ekstra inilah, maka kita ada tahun lompat. Setiap 4 tahun, kita akan ada 1 hari lebih, 1 hari ekstra. Maksudnya macam ni. Katalah tahun ini, kata okay, dia dah pusing sampai sini, 1/4. So, the next year, tahun yang kedua, dah jadi, tambah lagi 1/4, jadi 2/4. And then, tahun ketiga, 3/4, dan tahun keempat iaitu tahun lompat, kita dapat 4/4. 4/4 sama dengan 1. 1 hari ekstra, maka tahun lompat kita ada 29 Februari. Okey, itulah sebabnya. Oh, sekarang dah tahu bestnya. Okey, sekarang ni kita akan tengok pula kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam ini adalah kesan daripada putaran bumi pada paksinya. Okey. Kejadian siang dan malam ni maksudnya Mak Akmal ni tengah telefon husband dia yang tengah outstation dekat San Francisco. Husband dia, dah malam lah yang. Oh, kat sana malam, sini tengah hari. Kenapa? Memanglah tak sama. Okay? Sebab Malaysia kat sini dan San Francisco betul-betul kat belakangnya. Jadi sebab itulah kita ada perbezaan waktu siang dan malam. Nampak kat sini cerah, kat sini gelap. Sama juga. Tengok kat sini pun sama. Okay, ini pada waktu yang sama. At the same time. Okay. Kau nak faham, tengok yang ni. Yang ni lebih jelas. Okay. Sebelah kiri ni ialah matahari. So, apabila matahari bersinar dan kita nampak kat sini ni bumi, bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang. Dan yang membelakangi matahari, waktu malam. Dan bumi sentiasa akan berputar tanpa henti. So, dalam masa 24 jam, kita akan mengalami waktu siang dan kemudian waktu malam, siang balik, malam balik. Okey, kalau kamu nampak ni, aksis ni maksudnya lah paksi tadi, garisan yang imaginary tu. Dia sengit sikit. Sengit So, sebenarnya ada sesetengah masa, dalam masa setahun tu, bukan sepanjang tahun, ada beberapa bulan, ada kawasan yang mengalami 24 jam siang. Can you imagine? 24 jam siang. Dan ada yang 24 jam malam. Bukan sepanjang tahun, dia ada waktu-waktu tertentu. Sebab tu pernah ada satu movie tentang ni. Pasal, I think vampires ke tak silap. Vampires kan keluar waktu malam saja. So, negara yang ada 24 jam malam, oh my god, vampires tu sentiasa ada. Kan kita tengok cerita vampires, waktu matahari terbit je dia kena masuk dalam coffin, dia tak boleh kena matahari. So, wow. Imagine kat kawasan yang 24 jam malam. Macam mana tu? Dan yang lebih, biasa kita dengar mengenai umat Islam yang tinggal di kawasan-kawasan ni. Macam mana dia orang puasa macam 24 jam siang, and then matahari takkan terbenam. Bila nak buka ni, takkanlah sepanjang bulan tu berpuasa. Dia adalah perkiraannya. Nanti kamu boleh look it up in Google. Okay? So, inilah sebenarnya kejadian siang dan malam. Okay, next. Okay, so tadi ialah kesan pertama akibat putaran bumi. Okay, putaran bumi tadi pada paksinya ada juga menyebabkan beberapa kesan yang lain. Okay, kita tengok yang seterusnya ialah perubahan kedudukan matahari. Kalau kita tengok gambar ni, yang ni time, masa. Ni daripada pukul 7 pagi, matahari kat sini. Ni ialah east, timur. So, kita akan nampak matahari terbit daripada timur. So, ni katalah pukul 7 pagi, pukul 9 matahari dah dekat sini, pukul 11, pukul 1, okay, pukul 3 kat sini. And then pukul 5, pukul 7. 7 dah terbenam. And then malam. Malam kita tak nampak, tapi sebenarnya matahari ada lagi, dia kat bawah pula. Kita tak nampak. So, dia akan pusing, naik balik sini. Begitulah ya. So, perubahan kedudukan matahari dari bumi. Kita nampak macam matahari yang bergerak, padahal matahari tak bergerak, kita yang bergerak. Tapi oleh kerana kita yang berputar pada paksi kita sendiri, so maka kita akan nampak seperti kedudukan matahari ini berubah-ubah. Okey. Yang kedua, kesannya ialah perubahan arah bayang-bayang. Okey, ini nampak tiang warna pink ni, warna merah jambu. Dan sekarang tengok bayang-bayang dia. Arah bayang-bayang. Waktu pagi pada pukul 7 pagi tadi. Okay, 7 pagi matahari dekat sini kan. Tengok bayang-bayang kat mana. Sini. Pukul 9 pagi dah dekat sini pula. Pukul 11 pagi kat sini.
pukul 1 tengah hari, oh kat sini pula. Dan kemudian waktu petang dia dekat sini. So, inilah akibat atau kesan yang seterusnya. Kesan yang ketiga, bumi berputar pada paksinya. Okay? Bayang-bayang tu berubah arah. Dia akan terbalik daripada kedudukan matahari. Kalau matahari kat timur, bayang-bayang akan kat barat. Kalau matahari tegak atas, bayang-bayang ada dekat bawah. Kalau matahari berada di barat, bayang-bayang akan kelihatan di timur. Dan yang keempat ialah perubahan panjang bayang-bayang. Okey, tengok sekali lagi. Bayang-bayang makin pendek. Makin pendek. Dan sebenarnya dia akan panjang semula. Okey, pukul 7 pagi, bayang-bayang panjang. Kemudian makin pendek. Pendek, paling pendek. Dan kemudian sebenarnya apabila matahari katalah pukul 3, pukul 5, dia akan semakin panjang semula. Panjang. Okay. So dia daripada panjang, pendek dan kemudian panjang semula. Itu adalah kesan daripada putaran bumi pada paksinya. Baik, sekarang kita masuk ke subtopik yang kedua mengenai bulan. Okey, yang pertama ialah cahaya bulan. Kalau belum tahu, hari inilah kamu perlu tahu dan ingat sampai bila-bila. Iaitu, bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Yang kita nampak bulan bercahaya sangat cantik pada waktu malam, bersinar-sinar kau laksana bulan tu. Sebenarnya itu hanyalah balikan ataupun reflection daripada cahaya matahari. Bayangkan bulan tu hanyalah seperti sebuah cermin bulan. Dia hanyalah cermin sebenarnya. Dia memantulkan cahaya daripada matahari. Dan kita nampak macam, wah cantiknya cahaya bulan. Tapi itu sebenarnya adalah cahaya daripada matahari. Okay? Dia tak mengeluarkan cahayanya sendiri. Dan pergerakan bulan sebenarnya, bulan juga sama dengan bumi. Ada yang sama. Apa dia yang sama? Bulan berputar pada paksinya. Dia pun berputar, dia ada paksinya sendiri. Dan paksinya dan putaran itu adalah barat ke timur. Dan satu putaran mengambil masa 27 1/3 hari. Dan pada masa yang sama dia juga beredar mengelilingi bumi. Macam dalam gambar ni. Bulan ni pun mengelilingi bumi. Sama juga dari barat ke timur dan satu putaran kebetulan sama juga dengan peredaran dan putaran sama sahaja. Jangka masanya 27 1/3 hari. Dan kerana sama inilah, maka kita akan dapat nampak, kalau tengok kat rajah ni, warna merah ni ialah bahagian belakang bulan yang kita dekat bumi tak pernah nampak. It's the dark side of the moon. Maksudnya, bulan yang kita nampak sekarang ni kat Malaysia, bahagian bulan tu adalah bahagian bulan yang sama rakan kita di San Francisco ke, di Afrika ke, di Antartika, di Arctic. Itulah bahagian bulan yang sama saja kita nampak. Di bahagian belakang bulan tu kita tak pernah nampak the dark side of the moon. Dan memang takkan pernah nampak. Sebab kebetulan putaran bulan sama dengan peredarannya. Okay? Sebab tu kalau pernah tengok movie Transformers, The Dark Side of the Moon, macam ni lah yang those aliens dia sembunyi dekat the dark side of the moon, dia sembunyi kat belakang bulan tu supaya penduduk bumi tak nampak pun diorang sebenarnya dah ada teknologi kat belakang tu. So anytime they can just attack bumi. Cerita je lah. Okay, so that is the dark side of the moon. Okay, now sekarang kita beralih pula kepada fasa-fasa bulan. Fasa-fasa bulan ni ialah senang nak cakap kenapa sesetengah malam walaupun pada waktu malam itu cahaya langit cerah, bukan langit cerah, langit tu clear, tak ada apa-apa, bukan mendung, tak hujan, maknanya tak ada awan dan clear, tapi kita cari bulan, oh tak ada pun. Where are you, moon? Cari, memang tak jumpa, tak nampak. Tapi ada setengahnya kita nampak, oh dah nampak dah, tapi bulan sabit. Hari tu nampak macam sabit menghadap ke sana, ni kenapa menghadap ke sini? Then sometimes kita akan nampak half of the moon, nampak separuh saja bulan, ataupun bulan purnama, bulan yang penuh cantiknya. Ada yang nampak tak penuh pun, ada yang nampak bulan macam tersenyum. Kenapa tu? Itu adalah fasa-fasa bulan sebenarnya. Okay?
Apa itu fasa-fasa bulan? Kenapa fasa-fasa bulan ini terjadi? Ni sama juga macam diagram tadi. Ni nak menunjukkan bahawa bulan ni memang beredar mengelilingi bumi. Kalau kita tengok kat sini, yang bahagian cerah ni ialah waktu siang dan ni ialah waktu malam. Jadi ada sebab kenapa kita nampak sekejap nampak macam ada beberapa hari nampak bulan sabit, lepas tu bulan penuh, bulan separuh, and then lebih dari separuh tapi belum berapa penuh, and then baru bulan penuh. Okey, tu ada sebabnya. Oh, okey, ini ni sebagai tambahan sahaja. Ni nak menunjukkan bahawa bumi berputar pada paksinya. Nampak ni garisan yang macam cucuk tu, skewer cucuk pada meatball tu. Tak wujud pun. Dan ni adalah bulan mengelilingi bumi. Dia ada orbit dia. Dan ni bulatan besar ni lah orbit bumi mengelilingi, beredar mengelilingi matahari pun sebenarnya tak wujud. Maksudnya imajinasi sahaja. Tapi inilah cara ketiga-tiga objek dalam sistem suria ini bergerak sebenarnya, behave. Okay? Alright, so muka surat 194 dan 195 ni adalah gambaran menyeluruh mengenai fasa-fasa bulan. Yang kamu perlu tahu, perlu faham betul-betul dalam gambar rajah ni. Nampak macam teknikal, tapi kalau kamu baca satu-satu, relax, bertenang. Tengok satu persatu. Oh, bila dah dapat, senangnya. Okay, pertama sekali, ni adalah matahari kat sini. Just imagine matahari dekat sini. Dan ini bumi. Bahagian yang menghadap bumi adalah mengalami waktu siang. Dan ingat, kita nak tengok bulan waktu siang ke waktu malam? Waktu malam kan? So, kita imagine kita berada dekat sini. Okay, kat sini. So, kita ada, ni kita panggil fasa-fasa bulan lah. Ini ni bukan dalam satu hari tau, bukan satu malam. Ni satu bulan. Satu bulan, 27 1/3 hari. Okay. So, ini adalah yang pertama, beberapa hari yang pertama, bulan kita panggil anak bulan. So, tengok bulan pun sama. Dia ada bahagian yang menghadap matahari. This is, kita panggil the dark side of the moon lah, yang kita tak nampak pun. Okay. So, yang ni, sebab dia tak memantulkan cahaya ke arah bumi, sebab yang bahagian gelap yang menghadap bumi, jadi kita tak nampak. Kita kat sini kan, kita nak tengok bulan, ingat kita nak tengok bulan waktu malam. So, of course kita tak nampak. Ingat tak dulu, dan sebenarnya sekarang pun, kalau kita nak tahu, biasanya lah nak masuk bulan puasa atau nak raya, kita akan dengar ada pengumuman mengenai orang dia teropong, dia tengok nampak tak anak bulan. Sebenarnya waktu tu waktu maghrib lah biasanya kita akan nak tahu nampak ke tak anak bulan pada waktu maghrib. So katalah ini waktu ni waktu subuh dan ni waktu maghrib. Ni waktu tengah hari Ni subuh. And then kalau kita kat sini waktu tengah hari, and ni waktu maghrib. So waktu maghrib ni lah dia akan teropong, dia tengok nampak tak anak bulan. Maksudnya kalau nampak sikit tu, maksudnya dah masuklah satu Ramadan atau satu Syawal atau bulan baru. Kalau tak masuk, maksudnya dia masih lagi kat sini, belum nampak. So belum lagi bergerak bulannya. So that is why. So biasanya kita tak nampak lah anak bulan, because imagine we are here. Okay, bayangkan kita ada kat sini. And then beberapa hari kemudian bulan dah berada kat sini pula. Okay, dia bergerak beramai. Okay, sehari, hari kedua, hari ketiga. Okay, here. Bila kat sini, nampak only this part of the moon yang kita nampak. Kita kat sini kan, kita nampak bulan sabit sikit je. Nampak sedikit saja sebab kedudukannya berbanding kita kat sini dengan matahari, pantulan daripada matahari. Apabila beberapa hari kemudian bulan berada dekat sini, kita nampak separa saja. Kita nampak bulan tu separuh sahaja yang kita boleh nampak bercahaya. Dan seterusnya beberapa hari kemudian kita nampak lebih dari separuh, nampak macam ni. And then apabila bulan berada betul-betul kat depan ni, depan kita menghadap macam ni, so kita akan nampak full moon, bulan purnama. Full moon tu sebenarnya kalau ikutkan in English we call it half moon. Because bukan half moon, macam mana cakap dia macam technical sikit, because full moon kita nampak full tapi sebenarnya half aja, sebab the other half memang kita tak nampak. Okay, tak apa, just take it as it is. Ni bulan purnama, bulan penuh. Okay, kita nampak
bulan itu bulat. Bukan sfera lah. Of course kita tak nampak sfera, belakang kita tak nampak. And then kita akan bulan ni akan bergerak lagi. So yang ni dah jadi bulan hampir purnama yang lama. Yang ni yang baru ni yang lama. Sebab dia dah habis dah. Dia macam dah full. And then no, dah nak balik dah makin kecil balik. And then separuh bulan sabit lama dan kembali ke anak bulan. Dan dia akan beredar sama saja hinggalah ke akhir waktu. Yang ni diagram ni sangat bagus sebab dia menunjukkan macam mana yang kita nampak sebenarnya. Berapa peratus permukaan bulan yang bercahaya yang kita nampak. Okey, kita mulakan. Okey, dekat sini. Dia full moon nampak penuh. Kat sini dah sikit nampak. Ni separuh. Kemudian dah sabit. And ni tak nampak. Ni sabit semula. Separuh. Okey, gibbous. And then penuh balik. So macam tu lah. Sebab bayangkan kita kat sini. Bayangkan kita nak tengok bulan, kita berada pada waktu malam. Nak tengok bulan waktu malam lah kan. Waktu siang tak nampak. Okay, next. Ni ialah subtopik yang terakhir. Dah nak habis dah. Okay, Takwim Qamari. Takwim ni maksudnya macam kalender lah. Qamari is taken from an Arabic word. Diambil pada perkataan Arab yang bermaksud Qamar ialah bulan. Okay. Apa beza dengan kalender biasa? Januari, Februari, March, April sampai Disember tu sebenarnya adalah daripada matahari. Macam pelik. Kita panggil bulan Januari tapi sebenarnya ialah matahari. Januari hingga Disember tu adalah matahari ya. Satu peredaran bumi mengelilingi matahari. Ingat tak tadi kita dah belajar kan? Jadi tak ada kaitan dengan bulan pun sebenarnya. But we call it bulan. We call it month. I don't know why. Tapi yang sebenar-benar takwim bulan yang betul adalah Qamari ataupun takwim hijrah. Kita panggil takwim hijrah. Okay? Yang Chinese dan Hindu juga gunakan Qamari tapi dia combine dengan Masihi. Dia combine bulan, the moon and the sun, bulan dan Masihi. So disebut lunisolar. Tapi yang betul-betul Qamari adalah takwim hijrah yang orang Islam gunakan. Okay? So apa yang bestnya tentang takwim Qamari ni ialah takwim Qamari ni dia memang akan kita boleh tahu fasa bulan tu. Confirm memang betul. Maksudnya setiap satu hari bulan Qamari, maksudnya satu Syakban atau satu Ramadan, satu Zulkaidah, confirm itu adalah fasa anak bulan. Kita tak nampak. Dan 15 hari bulan Qamari atau contohnya 15 Zulhijjah, 15 Ramadan, 15 Syawal confirm adalah bulan purnama. Tak sama kan? Kalau Januari tak semestinya 15 Januari kita akan nampak bulan penuh. Tak kan? Sebab itu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Tak ada kaitan dengan bulan pun. So that is why, sebab itulah kita kena belajar juga tentang takwim Qamari. Memang sangat best sebenarnya. Okay? Alright. Dah habis dah? Okay. So muka surat 198 adalah semua fakta yang kamu dah tahu dan perlu ingat. Dan sebenarnya ada juga benda-benda lain yang juga kamu perlu tahu. Dan adalah lebih baik jika kamu cuba menjawab soalan struktur berkenaan tajuk ni. Sebab selalunya akan keluar tentang fasa bulan. Lukiskan bagaimanakah rupa bulan yang kelihatan di bumi pada katalah 20 hari bulan Qamari, for example. Ataupun lakarkan bayang-bayang tiang ini pada pukul 2 petang. Macam mana nak jawab tu? So itulah sebenarnya fenomena alam yang berlaku, yang daripada kamu kecil sampai nanti kamu dewasa, sampai kamu tua, begitulah keadaannya. Dan sebab itulah sains ni best, sebab dia boleh terangkan, kenapa bulan, kenapa matahari kejap kat sini, kejap kat sana. Sebab semuanya boleh diterangkan, boleh dijelaskan melalui pengetahuan sains. Kan sains ni memang best. Okay? Tu belum lagi masuk bab bintang. Bintang pun macam matahari, bintang pun terbit dan tenggelam.
Tahu tak? Tak tahu kan? Nanti kita belajar. Okey? So, itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Harap semuanya dapat manfaat daripada apa yang kita pelajari dan jadikan pengetahuan kita mengenai alam semesta ni sebagai titik tolak untuk kita mensyukuri apa yang Allah telah berikan pada kita, dan sedarlah bahawa kita ni kerdil saja sebenarnya. Kuasa Allah tu sangat 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 luas. Banyak lagi kita nak belajar sebenarnya. Tak sabarnya nak belajar. Okay everyone, okay, goodbye. Assalamualaikum.